Disiplin memainkan peranan yang penting ke arah pembentukan sasiah para pelajar. Ia adalah salah satu komponen penting dalam sistem persekolahan yang berkait rapat berkenaan tata tertib, tata susila, keadaan, akhlak dan kesopanan. Dari aspek masa, setiap manusia mempunyai masa yang sama banyak iaitu sebanyak 24 jam sehari. Namun demikian, ramai yang merungut masa yang diberikan kepada mereka ini masih tidak mencukupi. Hal ini sama juga kepada murid sekolah di mana masa yang diperlukan untuk belajar di sekolah disia-siakan begitu sahaja dengan aktiviti-aktiviti yang tidak mendatangkan faedah. Oleh itu, adalah amat penting untuk seseorang murid itu menguruskan masa dengan baik dan sewajarnya. Dalam buku ini, penulis akan membincangkan mengenai masalah disiplin murid dari segi tidak pentingkan masa. SSDM atau Sistem Sasiah Diri Murid adalah satu sistem yang KPM perkenalkan bagi tujuan untuk merekod pengurusan diri murid di sekolah. Sebarang tingkah laku murid, sama ada tingkah laku yang baik ataupun yang buruk, akan direkodkan dalam sistem ini. Berdasarkan objektif utama, SSDM yang bertujuan untuk membentuk sasiah murid dengan menggalakkan murid menjalankan kehidupan yang mengamalkan nilai-nilai murni dan budi pekerti yang mulia. Sistem ini juga mempraktikkan tentang peranan semua pihak dalam mengawal dan mengatasi masalah dalam kalangan murid. Oleh hal yang demikian, SSDM ini telah dinaik taraf kepada SSDM 2.0. Malahan juga fungsinya turut ditambah baik seperti proses penentuan hukuman supaya ia selaras dengan surat perkeliling ikhtisas. Apabila menyentuh perkara yang berkaitan dengan tingkah laku negatif pelajar, terdapat beberapa kategori salah laku yang boleh direkodkan dalam sistem ini. Antaranya ialah tingkah laku tidak pentingkan masa, tingkah laku merokok, tingkah laku tidak amanah, tingkah laku kurang sopan dan tingkah laku jenayah. Ini adalah surat pengumuman rasmi kerajaan yang dicetak dan diedarkan, dan setiap jabatan kita boleh katakan mempunyai surat perkeliling yang khusus. Pada dalam bidang pendidikan, surat perkeliling disebut surat perkeliling ikhtisas. Dan surat perkeliling ikhtisas ini juga menjadi satu panduan untuk tugas dan perkhidmatan. Terdapat beberapa surat perkeliling ikhtisas yang kita boleh rujuk sebagai panduan. Surat perkeliling ikhtisas bilangan 4 tahun 1996 berkaitan dengan pelaksanaan kuasa disiplin dan hukuman di sekolah. Yang kedua, surat perkeliling ikhtisas bilangan 7 tahun 2003 berkaitan dengan kuasa guru untuk merotan murid. Dan bagi tajuk ini, khususnya saya telah memilih satu surat perkeliling ikhtisas iaitu surat perkeliling ikhtisas bilangan 5 tahun 1955 yang berkaitan dengan rancangan kegiatan sekolah peperiksaan UPSR bagi murid-murid tahun 6. Seterusnya, antara contoh kesalahan tidak pentingkan masa yang biasa dilakukan oleh murid-murid di sekolah adalah seperti datang lewat ke sekolah, masuk lewat ke dalam kelas, ponteng kelas dengan melakukan perkara tidak berfaedah, ponteng daripada menyertai aktiviti co-curriculum, berkhayal ataupun tidur semasa guru sedang mengajar di dalam kelas, mereka berkeliaran di sekitar kawasan sekolah, mereka makan di kantin selepas waktu rehat yang sepatutnya, ataupun tindakan murid yang tinggal di asrama yang sengaja untuk pulang lewat ke asrama selepas tamat cuti persekolahan. Tindakan tersebut merupakan antara kesalahan yang biasa dilakukan oleh murid yang tidak pentingkan masa. Berdasarkan statistik Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2012, terdapat sedikit penurunan kes iaitu apabila pelajar perlu menghadiri ke perhimpunan lebih awal sebelum kelas bermula. Dapat kita lihat dalam statistik kementerian ini pada tahun 2012 iaitu pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Sekolah rendah mencatatkan 2,225 orang pelajar bersamaan 7.71% yang melibatkan pelajar sekolah rendah berbanding pelajar sekolah menengah yang melibatkan 10,403 orang pelajar bersamaan 9.71%, iaitu murid yang melibatkan diri dengan masalah tidak pentingkan masa ini. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar sekolah menengah lebih banyak terlibat dengan masalah ini kerana banyak faktor, iaitu faktor rakan sebaya, faktor persekitaran seperti keluarga, faktor individu itu sendiri dan juga faktor masyarakat. Pengurusan masa merupakan elemen penting dalam diri seseorang pelajar kerana mereka dapat menyeimbangkan aktiviti belajar serta aktiviti lain.
Namun, setengah pelajar tidak dapat menguruskan masa dengan baik kerana mereka lebih mementingkan perkara yang tidak penting berbanding perkara penting. Faktor yang pertama adalah faktor keluarga. Faktor keluarga ini yang menunjukkan iaitu keluarga yang berpecah belah akan memberi kesan kepada masalah disiplin anak-anak. Anak-anak akan menjadi tidak berdisiplin, tidak mementingkan masa kerana mereka lebih cenderung untuk memberontak dan dendam. Dapat kita lihat juga keluarga yang berpecah belah ini akan mengakibatkan seseorang anak itu lambat ke sekolah kerana bagi pelajar sekolah rendah, mereka ke sekolah kerana dihantar oleh ibu bapa. Ibu bapa tidak bertanggungjawab ke atas diri mereka, lambat menghantar anak ke sekolah. Seterusnya adalah apabila sebuah keluarga itu terlalu sibuk dan terlalu sibuk untuk mencari wang untuk menyara keluarga, akan membawa masalah tidak pentingkan masalah, iaitu apabila ibu memberi sepenuh kepercayaan kepada pihak sekolah untuk mendidik seseorang anak itu untuk menjadi seorang yang berdisiplin, menjadi seorang yang menepati waktu dan bijak untuk menguruskan masa. Namun di rumahlah akan mencorakkan seseorang anak menjadi seorang yang lebih baik dengan memberi contoh dan teladan yang baik kepada anak-anak. Seterusnya, faktor yang kedua adalah faktor rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan orang yang kedua selepas mereka keluar dari rumah mencari kawan. Kawan-kawan mempunyai pengaruh yang besar dalam mencorakkan seseorang anak, iaitu mereka akan menjadi seorang yang baik dan juga seorang yang tidak baik di sekolah. Anak-anak akan mencari rakan sebaya untuk meluahkan perasaan, untuk meluahkan tekanan mereka di rumah. Justru akan cenderung kepada melakukan aktiviti yang terlibat dengan masalah disiplin. Contohnya, seseorang pelajar ini berkawan. Contohnya Ahmad dan Muhammad. Ahmad mengajak Muhammad untuk masuk lewat ke dalam kawasan sekolah, tetapi disebabkan perasaan yang hendak mengikut kawan, Muhammad turut memasuki kawasan sekolah lambat seperti yang diajak oleh rakannya. Hal ini memberi kesan yang besar. Rakan sebaya memberi kesan yang besar dalam kemenjadian seseorang pelajar itu. Yang seterusnya ialah faktor individu ataupun sikap murid itu sendiri. Yang pertama, kita dapat lihat pada murid yang tidak disiplin dalam mengurus masa. Hal ini kerana murid tidak mempunyai upaya untuk menguruskan jadual sendiri, iaitu untuk membahagikan masa untuk bermain, untuk beredar, untuk mengulang kaji. Yang kedua, kita dapat lihat juga bahawa terdapat murid yang bersikap acuh dan tidak acuh kepada sesuatu aktiviti. Paling kerap berlaku ialah ponteng perhimpunan. Jadi setengah murid melihat bahawa perhimpunan adalah sesuatu yang tidak penting. Selain pada murid, faktor murid, kita dapat lihat juga bahawa dalam masyarakat, kebiasaannya kalau kita lihat waktu majlis, sepatutnya majlis mula pada pukul 9, tetapi pukul 10 baru mula. Apabila berlaku yang perkara tersebut yang kerap, jadi akan menjadikan satu kelaziman kepada murid untuk melakukan hal yang sama. Selain itu, dapat juga guru yang masuk lewat ke kelas dan tidak memaklumkan kepada kelas ataupun memberikan tugasan kepada murid untuk melakukan tugasan tersebut pada masa tersebut. Jadi apabila murid ni tak ada kerja nak buat, jadi mereka mula bersiar-siar di kawasan sekolah. Jadi secara tidak langsung, apabila bersiar-siar di kawasan sekolah, mungkin meningkatkan kadar ponteng kelas dan mungkin meningkatkan kadar tingkah laku masalah yang lain. Pengurusan masa yang tidak sistematik dan tidak menggunakan masa dengan bijak akan mendatangkan kesan negatif kepada individu murid, sekolah dan pergaulan dalam masyarakat. Kesan yang pertama ialah kepada individu, iaitu yang pertama, murid yang tidak pentingkan masa dalam kehidupan seharian mereka akan menyebabkan mereka ketinggalan dan tercicir dalam pembelajaran. Hal ini berlaku apabila mereka tidak memberi sepenuh perhatian dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Antara contoh kesalahan murid yang dilakukan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang mendorong kepada kesan ini ialah tidak endahkan tugasan yang diberikan oleh guru, tidak mencatat segala maklumat yang penting dan tidak memberi sepenuh perhatian ketika guru sedang mengajar. Murid-murid seperti ini akan gagal memahami isi kandungan dalam pembelajaran. Kesan kepada individu yang kedua ialah prestasi murid merosot. Kemerosotan prestasi murid dalam pembelajaran berlaku apabila mereka sering ketinggalan dalam pembelajaran. Hal ini demikian kerana mereka tidak memanfaatkan waktu untuk melakukan perkara yang berfaedah. Misalnya, mereka tidak melakukan ulang kaji pembelajaran ataupun memberi fokus dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Contoh murid yang mengalami kemerosotan prestasi adalah mereka yang sering tidak hadir ke sekolah,
kerap bermain permainan video di luar sekolah ataupun berkelakuan tidak bermoral sehingga menyebabkan mereka mencapai prestasi yang tidak memuaskan. Kesan kepada individu yang terakhir ialah akan memupuk sikap melengah-lengahkan masa dalam diri setiap individu. Individu tersebut akan menganggap perkara yang dilakukan oleh mereka itu adalah perkara yang biasa. Sebagai contoh, murid yang tidak mempunyai kawalan ke atas masa ini akan membiarkan tugasan yang diberikan oleh guru mereka kosong tanpa diusir. Bahkan ada dalam kalangan murid yang tidak pentingkan masa ini akan menyiapkan tugasan di saat-saat terakhir. Keadaan ini akan menyebabkan jawapan yang diberikan terhadap tugasan tersebut tidak mempunyai kualiti yang baik dan semakin memupuk sikap untuk melengah-lengahkan masa. Kesan yang kedua ialah kepada sekolah. Yang pertama ialah kesan prestasi akademik menurun. Sikap tidak mementingkan masa dalam kalangan murid boleh memberikan kesan terhadap prestasi akademik sekolah. Misalnya, murid yang mempunyai prestasi akademik yang merosak dalam peperiksaan, ujian dan sebagainya adalah termasuklah mereka yang tidak pentingkan masa serta terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah seperti melepak sehingga tidak masuk ke kelas, sering tidak hadir ke sekolah dan sebagainya. Kesan yang kedua ialah mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. Proses PDP akan terganggu apabila terdapat murid yang cuba mengganggu guru semasa dalam bilik darjah. Murid-murid yang tidak pentingkan masa ini biasanya tidak masuk ke kelas semasa proses PDP berlangsung. Malah lebih teruk lagi apabila murid tidak hadir ke sekolah. Antara kelakuan murid yang menjadi kesalahan dalam bilik darjah ini adalah dengan cuba melengah-lengahkan masa guru dengan bertanyakan soalan yang tidak relevan. Selain itu, murid yang sering mengganggu murid-murid yang lain dan membuat bising sehingga boleh menjejaskan sesi pengajaran guru. Kelakuan tersebut sebenarnya telah menarik waktu pengajaran guru yang sepatutnya. Perkara ini boleh menyebabkan objektif PDP pada waktu tersebut tidak dapat dicapai sepenuhnya. Kesan yang terakhir ialah kepada masyarakat, iaitu sikap anti-sosial. Murid-murid yang sering menghabiskan waktu dengan aktiviti yang tidak berfaedah, terutamanya seperti penggunaan gadget secara berlebihan untuk bermain permainan video, melalui laman web yang tidak sepatutnya dan pendedahan terhadap media sosial secara berlebihan akan melahirkan golongan yang tidak pandai bermasyarakat, pasif dan tidak produktif. Mereka ini akan dikenali sebagai golongan anti-sosial yang terarah kepada kesan negatif berbanding kesan positif. Hal ini demikian kerana murid-murid yang pasif dan tidak pandai bergaul ini akan mengendahkan perkara yang berlaku di persekitaran mereka. Mereka lebih suka menghabiskan masa dengan bersendirian dan melakukan perkara yang menyeronokkan berbanding menyiapkan kerja-kerja yang diberikan oleh guru di sekolah atau terlibat dalam mana-mana program. Misalnya program dianjurkan oleh pihak sekolah atau masyarakat di kawasan perumahan tidak disertai oleh murid-murid yang tidak pentingkan masa ini. Peranan yang paling utama untuk mengatasi masalah tidak mementingkan masa, iaitu daripada peranan murid, iaitu murid perlu mengubah sikap diri mereka sendiri daripada tidak mementingkan masa kepada mementingkan masa. Hal ini dapat dibuat dengan adanya pegangan agama yang kukuh, kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada mereka sendiri. Yang seterusnya adalah peranan murid seterusnya memilih kawan dan persekitaran yang baik. Hal ini pelajar perlu bijak memilih kawan dan persekitaran yang baik supaya mereka tidak terpengaruh dan terikut-ikut dengan kawan-kawan yang melakukan masalah tidak mementingkan masa. Hal ini kerana amat penting. Bab kata pepatah, jika berkawan dengan penjual minyak wangi, kita akan berbau wangi, dan jika berkawan dengan tukang besi, kita akan terasa bahangnya. Seterusnya adalah peranan guru. Guru perlulah menjadi role model kepada pelajar, dan ini kerana guru mestilah menunjukkan contoh yang baik kepada pelajar. Hal ini dapat membantu pelajar untuk mengikut apa yang cikgu mereka lakukan. Hal ini kerana terdapat segelintir guru yang tidak mementingkan masa. Sebagai contoh, kita dapat lihat bila pertukaran waktu kelas, terdapat juga guru yang masuk lewat ke dalam kelas untuk memulakan sesi pembelajaran dan pengajaran. Guru perlu mewujudkan hubungan baik dan harmoni antara guru dengan pelajar, dan guru juga perlu meningkatkan komunikasi dua hala dengan pelajar, sama ada dalam sesi pembelajaran ataupun dalam ketika berborak dengan pelajar. Seterusnya,
guru ini sendiri perlu mewujudkan iklim yang sihat dalam proses pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Hal ini dapat membantu pelajar untuk menarik minat mereka lebih minat untuk belajar. Okey, baiklah, saya akan teruskan lagi dengan 3 peranan lain yang mampu untuk membantu murid menguruskan masa dengan baik, iaitu yang pertama ialah peranan pihak sekolah, yang kedua peranan ibu bapa, dan yang ketiga ialah peranan masyarakat. Okey, baiklah, kita akan teruskan dengan peranan pihak sekolah. Okey, pihak sekolah ataupun pihak pentadbir sekolah juga memainkan peranan yang penting dalam membantu pengurusan masa murid dengan lebih baik. Jadi, pihak sekolah boleh melakukan 2 langkah, iaitu menyediakan persekitaran yang kondusif. Okey, yang kedua ialah pihak sekolah boleh menggalakkan penlibatan murid dalam aktiviti co-curriculum untuk membantu murid menguruskan masa dengan lebih baik. Persekitaran kondusif itu bagaimana? Persekitaran kondusif itu ialah persekitaran sihat yang mempunyai suasana pembelajaran yang selesa, bebas dari sebarang ancaman ataupun bahaya. Semua murid juga mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan hak pendidikan yang sama. Jadi, apabila sekolah melaksanakan persekitaran ataupun mewujudkan persekitaran yang kondusif, ini akan merangsang murid-murid untuk datang ke sekolah dan tidak melakukan sebarang masalah disiplin, terutamanya yang berkaitan dengan masa. Yang kedua ialah pihak sekolah boleh menggalakkan penlibatan pelajar dengan aktiviti co-curriculum. Seperti yang kita sedia maklum, aktiviti co-curriculum ni ialah aktiviti yang dilakukan selepas sesi waktu persekolahan. Jadi, apabila sekolah menggalakkan pelibatan kurikulum, murid-murid ini akan secara semula jadinya akan belajar untuk menguruskan masa dengan lebih baiklah. Seterusnya ialah kita akan beralih kepada peranan ibu bapa. Jadi, apa yang ibu bapa perlu buat ialah yang pertama ialah berkenaan dengan pemantauan secara berkala. Okey, pemantauan secara berkala ini perlu dilakukan oleh ibu bapa agar anak-anak sentiasa mematuhi ataupun menguruskan masa dengan lebih baik. Okey, langkah yang kedua ialah komunikasi yang positif. Komunikasi yang positif ini bermaksud ibu bapa hendaklah sentiasa berinteraksi dengan anak-anak, kerana interaksi yang positif akan membentuk sasiah murid dengan lebih baik. Okey, peranan terakhir ialah peranan masyarakat. Masyarakat sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu pengurusan masa murid. Seperti yang kita sedia maklum, murid-murid sekarang banyak terlibat dengan aktiviti yang tidak mendatangkan faedah seperti ponting, melepak, menghabiskan masa dengan perkara yang tidak berfaedah. Jadi, apa yang boleh masyarakat buat? Yang pertama, prihatin tentang isu tersebut, kemudian melaporkan kepada ibu bapa mereka supaya tindakan susulan diambil.